Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada malam ni kita akan bincangkan soalan-soalan yang dah Aini bagi dekat Google Form petang tadi. Kita akan bincangkan tajuk vektor bab 8. Pengenalan untuk vektor ni. Jadi secara keseluruhannya kuantiti vektor ataupun vektor tu ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Maksudnya vektor ni dia mesti ada magnitude dengan arah. Magnitude tu maksudnya macam nombor lah, jarak ke macam tu kan. Lepas tu contoh-contoh untuk vektor ni kelajuan, sesaran, daya dan sepertinya. Tapi dia wajib ada arah. Yang untuk nombor 3 kita boleh tengok vektor ni kita boleh wakilkan macam ni. So yang A ada ombak tu kita panggil vektor. Yang ni arrow ni kita boleh nampak arah. So bila kita nampak jarak dengan ada arah, so itu kita boleh panggil vektor. Boleh tengok macam yang hujung ni juga yang AB ni pun sama. Okay, daripada rajah ni kita boleh konklusikan AB maksudnya daripada A ke B arah dia sama dengan vektor A. Okay. Kita terus tengok kepada soalan-soalan ni, soalan-soalan yang dah diberi petang tadi. Jadi kita akan membincangkan soalan pertama dulu. Okay, untuk contoh soalan 1. Soalan dia dalam rajah OA sama dengan A, OB sama dengan B, OD sama dengan 3 OB dan AB sama dengan BC. Cari vektor-vektor yang berikut dalam sebutan A dan atau B. Jadi untuk soalan pertama dia nak vektor AB. So AB kat sini. Sekarang dia nak tahu macam mana jalan daripada A nak pergi B. So kalau macam ni kita boleh tengok A ke O, jalan yang kita ambil kita boleh ambil A ke O ke B. Okay. So bila A ke O, arah yang asalnya sebenarnya OA kan. Jadi bila kita pergi A ke O, kita akan melawan arah. Bila melawan arah, kita akan jadi kita punya vektor tu akan jadi negatif. So sebab tu cara menjawab dia AO tambah OB akan jadi sama dengan negatif A tambah B. Negatif A. Mana dapat A ni? OA sama dengan A. Jadi bila melawan arah, kita jadi negatif A. OB sama dengan B, so tambah B. Okay. Selesai untuk soalan 1. Soalan 2 pula, dia nak vektor AD. Okay. So, kalau, AD, kita tengok AD kat mana. AD kat sini. Jadi kita ada, jalan, dia akan boleh jadi banyak jalan. Tapi, kita senang dan untuk tak salah, kita ambil jalan yang ada arah dan kita tahu nilai dia berapa. Okay, so kalau nak cari AD, kita boleh lalu AOD. Okay, so sama macam atas tadi, sebabkan kita lalu AO melawan arah jadi dia akan jadi negatif. OD tadi, kalau daripada soalan kita dapat tahu OD sama dengan 3 OB kan. So, kita boleh tulis kat sini OD, AO sama, AD sama dengan AO tambah 3 OB. Jadi, sama dengan negatif A tambah 3B. 3B sebab sini OB sama dengan B. So, bila 3 OB jadi 3B. Okay. Itu seterusnya soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia nak vektor OC. Okay. Vektor OC. So daripada O nak kena pergi C. Jadi daripada OC kita pergi OB pergi kepada BC. OB pergi BC. Okay, jadi tapi BC ni kita tak tahu nilai dia berapa kan. Cuma kita tahu AB sama dengan BC. Nilai AB sama dengan nilai BC. So bila kita tahu macam ni, kita boleh gantikan BC ni dengan AB.
Jadi kita boleh buat kesimpulan dia sama OB tambah BC sama dengan OB tambah AB. Okay, so kita masukkan nilai. OB tadi kita tahu OB sama dengan B tambah dalam kurungan negatif A tambah B. Mana dapat ni? Daripada soalan yang first tadi. AB sama dengan negatif A tambah B. Okay, jadi daripada sini kita boleh selesaikan macam biasa. Positif, negatif, jadi negatif. Positif, positif, positif. So B tambah B dapat 2B. Positif negatif A, kita tak kat depan. So hasilnya negatif A tambah 2B. Okay, last sekali soalan nombor 4, dia nak vektor CD. So untuk soalan yang terakhir ni, CD sini kan, CD kan. Okay, so kita daripada C kita lalu O, daripada O kita lalu D. Kenapa kita tak lalu, okay, boleh je tak ada masalah C ke B, B ke D, tapi kita tak tahu berapa jarak B ke D. So satu-satunya jalan yang kita boleh ambil daripada C ke O, O ke D. Okay, C ke O. C ke O, C ke O ni kita dah melawan arah tau. Okay, C ke O ni kita dah lawan arah. So sebab tu kita kena letak negatif kat sini. Okay, sebab okay, tengok ni OC, tengok arah OC sebenarnya macam ni. Ini arah asal OC. So bila dia CO, dia terbalik. So sebab tu kita kena tambah negatif kat depan. So boleh kita terus je ambil nilai OC tadi, tapi kita kena tambah negatif kat depan dalam kurungan negatif A tambah 2B tambah dengan 3B. 3B tadi OD tadi. Okay, OD. Sama je penerangan dia kat sini. OD sama dengan 3OB sama dengan 3B. Sebab OB sama dengan B. Okay, so balik pada soalan ni. Kalau daripada yang hasil yang kita dah dapat ni, kita kembangkan je negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, so negatif, positif A kan. Tolak 2B tambah 3B. Ni hurufnya tertinggal. So ni 3B sebenarnya. Okay, jadi 2B tambah 3B jadi B sama dengan A. A sama dengan A lah. So hasil jawapan akhir dia A tambah B. Okay, so ada tips sikit kat sini. Macam kalau kita nak pastikan yang pemilihan jalan kita tu betul ke tak, kita tengok vektor yang dia nak. So contoh kat sini, vektor yang dia nak AB kan. So kita tengok jalan yang kita pilih tu, yang huruf first ni mesti sama dengan huruf first dekat soalan tu. Dan huruf akhir pun kena sama dengan huruf akhir kat jalan tu. Sebenarnya ni AB sama dengan AO tambah OB. AB kan, depan last sekali. Okay, so jalan tu akan jadi betul. Okay, habis perbincangan soalan 1. So seterusnya soalan nombor 2. Dalam rajah di atas, P ke Q sama dengan X. Maksudnya daripada arah P ke Q tu sama dengan X. Dan seterusnya Q ke R sama dengan 4Y. Dan S ke R sama dengan 4X. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y. A tu dia nak PR. So sekarang ni, tengok dekat soalan. Bila nak pergi ke PR tu, antara langkah yang boleh kita ambil ialah daripada P ke Q, tambahkan dengan Q ke R. Maklumat tu dia dah bagi kat dalam soalan. Maksudnya nampakkan dalam soalan tu P ke Q sama dengan X, Q ke R sama dengan 4Y. Jadi tambahkan dua tu. Jadi ayat dia X tambah 4Y. Seterusnya B, dia nak QS. Sekarang tengok Q nak ke S tu, saya ambil langkah Q ke R tambahkan dengan R ke S. So Q ke R sama dengan 4Y. Lepas tu R ke S. Okay, tapi daripada maklumat yang dia dah bagi ialah S ke R sama dengan 4X. Sekarang ni nak RS. Kalau nak RS, jadi negatif 4X. So
sama dengan 4Y tolak 4X. Okay, nombor soalan 2 ni dah. Terusnya soalan 3. Okay, rajah menunjukkan segi 4 selari PQRS dengan keadaan QTS ialah garis lurus. Diberi P ke Q sama dengan 9P, P ke S sama dengan 3Q dan ST sama dengan 2TQ. Ungkapkan dalam sebutan P dan Q. A dia nak QS. So sekarang tengok Q ke S. Sekarang fikirkan laluan mana kita boleh ambil. Ada boleh ambil Q ke R, R ke S. Ada boleh ambil Q ke P ke S. Q ke P tambahkan dengan P ke S. So sekarang saya pilih Q, P, Q ke P tambahkan dengan P ke S. Sebab dia dah bagi maklumat dalam soalan. Jadi Q ke P ialah negatif 9P. Sebab apa? Dalam soalan dia dah bagi P ke Q sama dengan 9P. Jadi bila Q ke P negatif 9P tambahkan dengan P ke S. Dalam soalan dia dah bagi juga P ke S sama dengan 3Q. Jadi negatif 9P tambahkan dengan 3Q. Seterusnya yang kedua dia nak TR. TR ni boleh pilih daripada T ke S tambahkan dengan S ke R ataupun boleh pilih T ke Q tambahkan dengan Q ke R. Tapi saya pilih T ke S tambahkan dengan S ke R. Lepas tu sebab apa? Okay, dia cakap bila nak kira ni, tengok dekat soalan tu dia kata apa? ST sama dengan 2TQ. Maksudnya kita pun nampak nisbah tau kat sini. S ke T 2, T ke Q 1. Jadi bila nak kira nisbah S ke Q tu, QS tu, dapat 3. Faham tak? Dia 2 tambahkan dengan 1. Kat situ. So, T ke S ialah 2 per 3 Q ke S. Seterusnya tambahkan dengan SR. SR ialah 9P. So tadi Q ke S ialah negatif 9P tambahkan dengan 3Q. Ni jawapan daripada soalan A tadi. So 2 per 3 kurangkan negatif 9P tambah 3Q tambahkan dengan 9P. 2 per 3 potong-potong kat dalam tu. Negatif 9, negatif 3, 3, 3, 1. So 2 darab dengan 2 darab dengan negatif 3P ialah negatif 6P. Tambah dengan 2 darab Q, 2Q, tambah dengan 9P. Okay, jadi selesaikan apa yang sama kat sini. Sekarang ni P ada negatif 6 dengan 9. So negatif 6 tambah dengan 9 sama dengan 3P tambah 2Q. So ni overall dia. Itu saja untuk malam ni. Harap semua buat latihan.